Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ini adalah sambungan dalam pelajaran tauhid menggunakan kitab kuliah akidah lengkap, iaitu pelajaran yang selalunya disiarkan pada setiap hari Ahad lepas maghrib di Masjid Al-Muttaqin. Jadi inilah sambungannya di muka surat 107, iaitu kitab suci Al-Quran. Artinya kerana kita, salah satu daripada rukun iman kita ialah beriman kepada Allah, kemudian pada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah dan kepada rasul-rasul, dan yang kemudiannya pula ialah kepada qada dan qadar dan hari kiamat atau hari akhir. Jadi di antara iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan untuk mengirim kitab-kitabnya kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan berturutan dengan itu, yang pertama sekali yang tercatat sebagaimana tercatat dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita, yang pertama sekali ialah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, dan kepada Nabi Daud juga, dan seterusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil dan seterusnya kitab Al-Quran adalah kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memperkatakan sebelum ini tentang Injil, kerana Injil ni adalah pengikut-pengikutnya banyak sampai hari ini, iaitu daripada orang-orang Kristian, dan kita telah katakan tentang pembahagian-pembahagian kitab-kitab itu, yang mana asalnya diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu juga kitab Taurat, yang mana ia adalah kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sekarang ini ialah yang akhir, iaitu kitab Al-Quran. Kata pengarang ini mengatakan arti Al-Quran dan nama-namanya. Quran menurut bahasa berarti bacaan, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Itu dari segi bahasa, maksudnya daripada qara'a membaca, yaqra'u iqra' qira'atan, kemudian ambil daripada perkataan itu jadilah Quran. Itulah ya. Jadi daripada qara'a tadi jadi Quran. Jadi Quran itu diambil daripada bahasa Arab. Kita lihat firman Allah Ta'ala ayat 17 hingga 18 surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jadi di sini sebut Quran ada dua kali dalam dua ayat ini, yang bermaksud sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan dalam dada Nabi Muhammad, dan menetapkan bacaannya kepada lidahmu, itu adalah tanggungjawab kami. Artinya Allah Ta'ala lah yang berkuasa dalam menetapkan bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kerana itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada firman itu Allah Ta'ala menetapkan dalam Al-Quran tadi, iaitu di mana Al-Quran ini telah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran itu. Jadi bila
Jadi kewajipan kita mengikut bacaan yang telah ditetapkan. Kita tak boleh suka-suka menukar bacaannya, kerana ia adalah bacaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Quran dipakai pula untuk pengertian Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran ialah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya termasuk ibadah. Jadi perkataan Quran itu adalah maknanya bacaan dah dipakai menjadi sebuah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu sebenarnya ialah kalamullah. Artinya dia tidak ada campuran daripada perkataan manusia. Semuanya daripada Allah semata-mata. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan perkataan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikut kepadanya. Jadi kalamullah ini panjang penafsirannya, iaitu kalam yang tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada lafaz-lafaznya, tidak ada bunyi-bunyinya. Itu kalamullah. Kerana kalam artinya perkataan. Kalau perkataan manusia mestilah ada huruf-hurufnya untuk membentuk kalam itu, atau ada bunyi-bunyinya, suara-suaranya. Walaupun hurufnya sama misalnya, umpamanya, tapi bunyinya lain atau maknanya lain. Tetapi yang kalamullah ini tidak ada begitu. Cuma bila dia turun kepada orang Arab, maka Allah SWT menurunkan kepada Nabi, dan kebetulan Nabi itu orang Arab, maka dituturkanlah dengan bahasa Arab. Tapi itu bukanlah kalamullah yang dikatakan asli begitu. Kerana kalamullah ini tidak ada huruf, tidak ada perkataan, tidak ada perkataan didengar atau disebut sebagaimana perkataan manusia. Al-Quran mempunyai nama banyak. Jadi banyak nama-nama Quran. Tapi yang masyhur adalah Al-Quran. Nama-namanya banyak. Kita akan lihat di sini. Sementara ulama menyatakan bahawa Al-Quran mempunyai lebih dari 90 nama. Kita nak ingat pun susah, tapi maknanya semuanya nama-nama tadi menuju ataupun mengarah kepada maksud Al-Quran. Tetapi dari sekian banyak nama itu, mana daripada 90 nama itu, yang terkenal ialah nama-nama yang terkenal ataupun yang paling sekali masyhur ialah Al-Quran, itu satu, Al-Kitab, dua, Al-Furqan, tiga, Al-Zikir, empat. Ini yang masyhur dalam buku-buku atau kitab-kitab atau dalam hadis-hadis, termasuk dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran tadi dikenali, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, itu satu Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang membezakan antara batil dan sahih atau betul. Yang keempat Al-Zikir. Jadi Al-Quran berarti bacaan, Al-Kitab berarti buku ataupun berarti kumpulan yang telah dibukukan atau ketetapan. Kitab juga berarti ketetapan daripada Allah Ta'ala, hukum-hukum, ketetapan. Yang ketiga Furqan sebagai kitab yang membezakan antara yang hak dan antara yang batil. Dan zikir artinya dalam Quran adalah peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menurunkan Quran. Jadi kewajipan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan Al-Quran itu zikir. Dan ini semuanya tersebut dalam Al-Quran sendiri, tentang makna tadi. Bukti-bukti kewahyuan Al-Quran. Jadi adakah Al-Quran tadi dibuat oleh Nabi sendiri atau dikarang oleh sahabat-sahabat? Itu tentunya sebagai kita seorang yang beriman, seorang yang mukmin, kita mengatakan tidak. Itu sebenarnya Al-Quran tadi adalah wahyu Allah Ta'ala.
Wahyu ni datang dengan tidak ada sebutan, tidak ada kalimah, tidak ada perkataan, tapi datang kepada sesuatu yang kita pun tidak mengerti lah sebenarnya, nak mengerti 100%, tapi datangnya begitulah. Kalau kita misalnya bolehlah dikatakan kita ada ilham, tapi ilham tadi datang dari mana? Kita pun tak tahu ilham dari mana, tapi sebenarnya ilham tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham tadi daripada Allah, Subhanahu wa taala. Itu ilham. Jadi wahyu diibaratkan macam begitulah. Cuma bezanya ilham dan wahyu tadi, wahyu ni adalah langsung, tidak ada kena-mengena dengan manusia. Tapi kadang ilham kadang-kadang kena-mengena pada kita, iaitu misalnya kita nak berjalan ke kanan atau ke kiri, kita pun fikir, lalu kita mengambil keputusan kita jalan mengikut sebelah kanan. Itu ilham. Ilham artinya kena-mengena dengan benda yang kita nak buat untuk diri kita. Tapi bila dikatakan wahyu, maknanya sesuatu yang tidak kena-mengena dengan orang yang diturunkan wahyu, tapi dia berhubung dengan lain daripada itu, seperti terus mengenai hal-hal masyarakat, hal-hal hukum kepada manusia lain. Maknanya bukan saja mengenai kepada Nabi itu. Itulah maknanya kalau nak tahu secara ringkas antara wahyu dan ilham. Telah diterangkan di muka bahawa wahyu itu benar ada, dan orang-orang yang tertentu bisa mendapatkan wahyu itu dari Tuhan. Jadi adakah wahyu itu ada atau tidak? Yang kita tahu ilham tu ada, kerana manusia membuat ilham. Sama ada orang ahli saintis dan sebagainya. Kalau bukan Islam pun, sebagai manusia ada ilham. Seperti ilhamnya misalnya teori tentang gravity misalnya. Jadi ulama yang asal yang tahu, kalau tak silap saya Newton, yang mengetahui tentang gravity, dia dapat ilham daripada mana? Daripada buah apple yang jatuh daripada pokok. Jadi kenapa dia jatuh ke bawah? Itu ilham dia, bahawasanya dunia ini ada gravitinya. Itu ilham. Jadi wahyu memang serba macam itu, tetapi dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang mana kita sudah mengatakan pada sebelum ini pun dalam pelajaran kita tentang kebenaran wahyu tadi. Cuba kita tengok daripada awal Quran, daripada Iqra umpamanya sampai Qul a'udzu bin nas tadi, sampai akhirlah Al-Quran tadi, semuanya itu adalah wahyu Allah. Yang nyata ialah Nabi kita tak tahu tulis, tak tahu baca, tak belajar kepada siapa-siapa. Dia hanya datang Jibril saja. Jibril itu pun Allah Ta'ala membawanya wahyu melalui Jibril. Tidak terus daripada Allah Ta'ala. Kalau terus pun ialah melalui mimpi, melalui bunyi-bunyian yang masuk dalam diri Rasulullah, seperti lonceng dan sebagainya, sebagaimana yang terdapat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wahyu. Tapi wahyu itu ada, kita percaya dia ada. Namun demikian, orang yang telah percaya kepada adanya wahyu belum tentu sekaligus ia percaya pula kepada kewahyuan kitab suci Al-Quran. Jadi walaupun wahyu ni ada, tapi ada manusia yang tidak beriman, dia tak mengaku yang mana wahyu ini atau Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak nafikanlah, kerana iman ini bukan mesti semua orang ada. Allah Ta'ala saja yang beri hidayat. Allah Ta'ala yang beri hidayat kepada kita. Kalau tidak ada hidayat, walaupun dia pandai, dia hafal Quran umpamanya, tetapi tak ada hidayat, dia boleh jadi tidak beriman, atau menjadi kufur, atau boleh jadi murtad dan sebagainya. Jadi kerana itu adalah hidayat ini daripada Allah SWT. Jadi orang yang tak dapat hidayat, mereka ini boleh jadi menafikan wahyu Al-Quran itu wahyu. Kerana itu problemnya sekarang, apakah bukti-bukti bahawa Al-Quran itu betul wahyu,
yang berasal dari Tuhan. Sekarang soalnya kita sebagai orang yang belajar atau orang yang beriman, terutama sekali pelajar-pelajar tauhid ni, nak cari bukti. Apakah buktinya yang mana Al-Quran itu benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haruslah bagi kita mencuba seberapa daya menguatkan kepercayaan kita bahawasanya Al-Quran itu adalah wahyu, benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari bukti-buktinya. Bukti-bukti tentang hal ini banyak, tetapi di antaranya ialah banyak buktinya, tapi kita sebut sebahagiannya saja. Pertama, keadaan Al-Quran baik segi kehebatan isi maupun keindahan bahasanya tidak dapat ditiru oleh siapapun, apalagi dikalahkan. Jadi kita lihat tentang ataupun kita percaya bahawa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Ta'ala kerana Al-Quran itu sendiri, sama ada dari segi isi Al-Quran, apa isinya tadi, berhubung kepada apa pelajarannya, dan juga tentang indahnya bahasa Al-Quran. Bagi orang Arab, orang Arab sendiri mengakui keindahan bahasa Al-Quran. Jadi bagi kita yang orang Melayu atau orang yang bukan Arab, kita tak dapat merasakan begitu, tapi kita dapat pelajari pada mereka, kerana dia Al-Quran ini bahasa Arab. Jadi bagi orang Melayu, umpamanya dia akan akan katakan orang Melayu lah, dia akan menghormati dan juga menghargai tentang baiknya bahasa itu dari segi kemalayuannya, kerana dia orang Melayu. Jadi orang Arab pula menilai Al-Quran tadi, nilainya dari segi bahasa Arabnya. Kita lihat firman Allah Ta'ala. Al-Quran menegaskan sendiri, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 23 sehingga 24. Yang bermaksud, dan jika kamu yakni tetap dalam dalam keraguan tentang Al-Quran, mana kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan, yang kami datangkan dengan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada hamba kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu ayat saja yang memisal atau mengumpamakan atau seperti Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu, mana pengikut-pengikutmu selain Allah, jika memang kau orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat ayat, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dari dirimu dari api neraka yang bahan bakarannya ialah manusia, bahan bakarnya ialah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mencabar, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, kamu buatlah macam dia, buatlah macam Quran, dan panggil segala saksi-saksi kamu, panggil orang-orang lain untuk menunjukkan Quran ini kepada kamu, ataupun kitab yang kamu nak buat tadi selain daripada Allah Ta'ala. Panggil segala sekutu-sekutu kamu, panggil berhala-berhala kamu untuk membuktikan itu. Iaitu maknanya kalau kamu benar-benar tidak mau ataupun meragu-ragu kepada Al-Quran, dan kamu benar-benar nak buat Al-Quran, tapi kalau kamu tak dapat buat, tak mampu nak buat, dan tidak akan kamu mampu,
maka apa? Hendaklah kamu beriman pada Allah, beriman kepada Al-Quran, iaitu dengan kamu takut kepada neraka. Takut neraka maknanya beriman pada Allah SWT, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran. Yang mana neraka itu harus kamu tahu. Apa itu neraka? Ya, neraka itu ialah akan jadi pembakar yang sangat dahsyat bakarnya, sangat panas. Dan dahsyatnya atau kepanasannya Al-Quran tadi, neraka tadi sangat dahsyatnya panasnya itu, sehingga kan bahan-bahan api yang dibakar tadi ialah terdiri daripada manusia dan juga batu. Untuk siapa Allah Ta'ala sediakan neraka tadi? Untuk orang-orang kafir. Jadi kalau kamu tak percaya Quran, kamu adalah orang kafir. Tapi kalau kamu tidak jadi orang Muslim, takut kepada neraka, berimanlah kepada Al-Quran. Itulah dia maksud ayat tadi. Jadi di sini menunjukkan tidak ada siapa makhluk yang boleh meniru Al-Quran. Jadi menunjukkan Al-Quran tadi adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah untuk setakat ini. Kita belajar biar sedikit tapi bermanfaat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi daripada Masjid Al-Muttaqin tentang pelajaran tauhid yang selalu diajar ataupun dikuliahkan pada setiap hari Ahad antara maghrib hingga ke isyak. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.